الحمد لله القائل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. Ikhwani al-muslimin, saya berpesan dengan diri saya dan tuan-tuan sekalian, jamaah semua, agar kita benar-benar bertakwa kepada Allah dengan menjunjung segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan itu hidup kita sentiasa berada di bawah pelindungan Allah Subhanahu wa taala, taufik, hidayah dan inayahnya. Ikhwanil muslimin, pada esok hari dengan kuasa Allah yang Maha Agung akan berlakunya kejadian gerhana bulan. Bulan yang bercahaya di malam penuh purnama secara tiba-tiba hilang cahayanya sedikit demi sedikit, sehinggalah tiada lagi cahaya yang kelihatan di muka bulan. Begitulah kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengubah segala-galanya di langit dan di bumi pada bila-bila masa yang tidak ada satu kuasa lain yang dapat menyekat segala qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran menjelaskan bahawa perubahan yang berlaku terhadap matahari ataupun bulan dan seumpamanya adalah di bawah tadbir Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengawal selia dan menyelenggara segala terbit dan terbenamnya matahari dan bulan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fussilat ayat 37 yang dibacakan di awal khutbah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Yang berarti, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah kamu sujud, yakni sembah kepada matahari maupun bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kamu hendak sembah. Ikhwanil muslimin, setiap perubahan yang berlaku terhadap cakrawala mengandungi hikmah yang tersendiri. Begitu juga perubahan yang berlaku kepada matahari dan bulan sudah pastinya mengandungi hikmah yang tertentu, antaranya memberi peringatan kepada hamba agar tidak melampau batas dalam kehidupan seharian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud bahawasanya matahari dan bulan itu menjadi tanda daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menakutkan hamba-hambanya dengan perubahan matahari dan bulan, dan bahawasanya matahari dan bulan itu tidak berlaku gerhana kedua-duanya disebabkan kematian seseorang dari kalangan manusia. Maka apabila kamu melihat berlakunya sesuatu gerhana matahari dan bulan, maka sembahyanglah kamu, solatlah kamu solat sunat gerhana, dan berdoalah kepada Allah sehingga cahaya matahari atau bulan tersingkap semula bagi kamu. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Mas'ud Al-Ansari. Gerhana bulan merupakan amaran Allah Subhanahu wa taala untuk manusia agar patuh dan sentiasa di atas titah perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh ketaatan dan menjauhi larangan Allah. Gerhana bulan adalah suatu peristiwa yang menakjubkan kepada seluruh umat manusia, kerana secara tiba-tiba bulan boleh kehilangan cahaya. Sesungguhnya gerhana bulan akan berlaku tahun dari tahun
sebagai peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala di atas segala keterlanjuran yang dilakukan, sama ada disukai atau tidak, kerana akan sampai suatu ketika gerhana bulan yang tidak akan pulih dari gerhana dan bumi jua gerhana. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah ayat 7 hingga 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Artinya, maka apabila mata terbelalak, yakni ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya dan matahari dan bulan dikumpulkan. Ikhwanil muslimin, mengikut catatan sejarah, gerhana bulan berlaku beberapa kali pada hayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala gerhana matahari terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 10 Rabiul Awal tahun yang ke-8 Hijrah. Gerhana matahari kebetulan berlaku sewaktu kematian putera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Ibrahim, ketika usianya baru 70 hari. Gerhana matahari juga terjadi sekali lagi pada 10 Muharram tahun 61 Hijrah, sewaktu Sayyidina Husain bin Ali dibunuh. Ahli falak Islam yang masyhur di zaman silam, Imam Al-Khawarizmi, berpendapat setiap dua jisim yang berdekatan itu mewujudkan kesan tarik-menarik antara satu sama lain, sama ada kuat ataupun lemah tarikan tersebut. Oleh kerana sewaktu berlakunya gerhana bulan berada hampir dengan bumi, pastinya akan berlaku tarikan kuat dari bulan terhadap bumi yang mengakibatkan berlakunya perubahan angin yang memberi kesan kepada cuaca dan musim. Hal ini juga boleh membawa perubahan kepada tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman dan benda hidup yang lain di dunia. Ikhwanil muslimin, Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qad julli 'ani syamsi fa khataba an-nas fa hamidallah wa asna 'alaihi thumma qala inna asy-syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aytum dhalika fasallu wa tasaddaqu wa dhkurullaha 'azza wa jalla wa qala ya ummata Muhammad law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Hadis riwayat An-Nasa'i. Yang bermaksud daripada Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah berkata, dan sesungguhnya telah jelas cahaya matahari, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyebut yang baik terhadap Allah, lantas bersabda bahwasanya matahari dan bulan tidak terjadi gerhana kedua-duanya disebabkan mati seseorang kamu atau lahirnya seseorang kamu. Apabila kamu melihat terjadi gerhana matahari atau bulan, maka hendaklah kamu mendirikan solat sunat gerhana dan bersedekah, dan hendaklah kamu mengingati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Wahai umat Muhammad, jikalau kamu tahu apa yang aku tahu, nescaya kamu sedikit ketawa dan banyak menangis." Ikhwanil muslimin, kehadiran bulan gerhana adalah amaran yang perlu diambil tindakan segera. Tinggalkanlah maksiat sekiranya kita telah terlanjur. Hentikanlah perbuatan zalim dan penindasan, penyelewengan dan mungkar, dan jauhilah maksiat sekiranya belum terjebak dalam maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, "Idza zaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah azza wa jalla bi'adzabin min 'indih." Fa qultu ya Rasulullah, amma fihim yawma idzin unasun salihun? Qala bala. Qalat fa kaifa yasna'u ulaik? Qala yusibuhum ma asaba an-nas thumma yusiruna ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Hadis riwayat Ahmad wa Tabrani. Yang bermaksud, apabila berluasanya maksiat di kalangan umatku,
nescaya Allah Subhanahu wa taala timpakan azab di sisinya. Aku bertanya, ya Rasulullah, sekiranya di kalangan mereka itu terdapat orang-orang soleh? Rasulullah SAW menjawab, benar. Ummu Salamah bertanya, kenapa orang-orang soleh juga ditimpakan azab? Rasulullah SAW menjawab, mereka ditimpa azab bersama manusia yang lain, kemudian mereka mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat keredaannya. Marilah kita berdoa kepada Allah semoga gerhana yang akan berlaku esok tidak mengakibatkan berlakunya perubahan angin yang memungkinkan kesan kepada cuaca dan musim yang memberi kesan kepada perubahan tabi'i tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman serta kehidupan di dunia kepada kesan yang negatif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau habasallahu ta'ala ar-riha thalathan la'antana ma baina as-sama'i wal ard." Akhrajahu Abdullah ibn Ahmad bin Hanbal. Hadis yang bermaksud, jikalau Allah Subhanahu wa taala menahan pergerakan angin selama 3 hari, nescaya berbau busuklah antara langit dan bumi. Ikhwanil muslimin, semoga kita tidak melepaskan peluang untuk turut sama melakukan solat sunat gerhana bulan pada malam esok agar diberi hidayat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala serta berjaya mengambil pengajaran yang berguna sempena berlakunya gerhana bulan ini. Janganlah pula ada di kalangan kita tidak mempedulikan langsung perkara-perkara yang berlaku di sekeliling mereka, hinggalah ada orang yang tidak pernah melakukan solat sunat gerhana seumur hidup, sama ada gerhana bulan atau matahari, kerana terlalu sibuk dengan aktiviti-aktiviti harian yang kadang-kadang bersifat menipu dan melalaikan daripada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebelum kita meninggal dunia sempat juga kita berpeluang menunaikan solat sunat gerhana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasakharna lahu ar-riha tajri bi amri rukha'an haitsu asab. Artinya, maka kami kabulkan permohonannya, lalu kami mudahkan baginya menggunakan angin yang bertiup perlahan-lahan menurut kehendaknya ke arah mana sahaja yang hendak ditujunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah min sima'il lagwi wa fudulil khabar wa antahu amma nahakum anhu wa zajar. Fa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا
وولاة أمورنا واشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا ملك ماليزيا سيفك baginda المتصم بالله محب الدين تنكو الحاج عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم سلطان بدليشة وولي أحد اسمه الأمين تنكو الحاج عبد الملك ابن المرحوم سلطان بدليشة ورئيس جماعة نائب سلطان تنكو صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة اللهم وفقهم للسداد أصلح بهم العباد والبلاد واجعل التقوى لهم خير الزاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة